itu terpulang kepada mereka. Itu yang terbaik untuk diri mereka. I mengaku My Me tu memang fail. TV3 ada program lip sync tu kan. Jangan panggil I. Kalau rampas maknanya saya ambil seseorang. Saya rasa itu dakwaan saja. Nama pun dakwaan kan. So orang boleh cakap apa orang nak cakap. Bila dia penat dia berhenti kan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita jumpa kembali. Apa khabar korang semua kat rumah? Sihat ke tak? Macam mana? Tadi kita punya montage pun dah tengok, dah nampak dah kan? Cerita tiga-tiga tu semua seniors. Semua mesti yang panas, yang sensasi dan yang paling hangat 2022. Semua nampak dah standby kat depan TV tu nak tahu gosip-gosip ke? Tengah tengok She yang cantik ni. She tahu. She memang every week. She memang sangat-sangat cantik. Janji Kalau janji, please keluarkan telefon sekarang. Follow Instagram Melody, Melody TV3 ataupun di Twitter, Melody TV3 Official. Kalaulah ada sebarang komen atau apa-apa sajalah, letakkan hashtag Melody TV3 dekat korang punya Twitter. Kalau tak ada Twitter, tak apa. DM je dekat Instagram. InsyaAllah kami akan layan kalau gosip tu terkini. Ya. Okay, you guys are ready? Because I am so ready for our first story. Tapi sebelum kita mula story, nak cakap tahniah sikit. You all ingat lagi tak pelakon jelita muda cantik Hot Mama Cik Puan Juliana Evans? Mestilah ingat. Baru-baru ni Cik Puan Juliana Evans berjaya melakarkan sejarah peribadi apabila tersenarai sebagai antara individu paling berjaya di Malaysia bagi tahun 2021 lah. Sutu pun boleh. Aduh, she tersasul lah ini. Lepas tu menurut sebuah NC, macam nak sebut ni, NC Lopedia biografi terbitan Britishpedia tahun lalu. She hebat, sabar FM. Belum habis lagi prompter aku. Kau dah tunjuk kamera nombor 2. Biasa lagi ni. Itu cerita pasal Cik Puan Juliana Evans. Sekarang ni dekat Twitter tengah viral. Cerita pasal Andi Bernandi. Siapa dah tengok video tu? I dah tengok dah. Suka hati dia je. Mak engkau hijau. Dekat kumpulan hebat Korea tu. Apa nama kumpulan tu? GOT7. Bam Bam. Tapi Andi ada cakap video tu sebenarnya dia memang tak plan pun. Benda tu terjadi masa diorang tengah buat syuting dekat Korea untuk program Master in the House Malaysia bersama dengan artis-artis Malaysia. Dan juga yang paling seronoknya, diorang tu sebenarnya dah syuting masa November tahun lalu. Ada ramai tahu artis-artis hebat kat situ. Kita ada Sharifah Rose. Lepas tu ada juga siapa ni? Hale Husaini. Meletup. Patutlah nampak diorang post-post kan. Apa benda tu sebenarnya diorang buat tu. Lepas tu Master in the House Malaysia ni menampilkan 2 master yang tahu pasal kepakaran dan kredibiliti dari pelbagai bidang. Dia ada Korea juga dan ada 6 master daripada Malaysia. Nak tahu tak lebih lanjut pasal program ni? Kalau nak tahu, okay, go. Primework Studio telah berkolaborasi dengan SBS Korea untuk menerbitkan Master in the House Malaysia yang akan mula menemui penonton TV3 mulai 15 Januari 2022 setiap hari Sabtu pukul 10 malam. Jadi jangan lupa, okey? Bakal bersiaran untuk 10 episod 5 selebriti popular Malaysia iaitu Hale Husaini, Shah Ilin, Sharifah Rose, Andi Bernadi dan Mira Sam. Kumpulan Kasia akan berguru dengan 8 master disegani dari Korea dan Malaysia. Dan salah satu episod nanti, mereka berpeluang untuk berjumpa dengan ahli GOT7. Bam. Jom kita dengarkan komen dari selebriti yang terlibat untuk program ini.
Okay, kita nak tanya kolaborasi antara TV3 dan SBS untuk Master in the House. Kali ini TV3 bekerjasama dengan penyiar daripada Korea iaitu SBS untuk menerbitkan satu rancangan yang kita ambil daripada format iaitu Master in the House. Jadi kita terbitkan edisi Malaysia. Kami sangat berterima kasih dan berbangga dapat bekerjasama dengan pihak SBS kerana kami dapat dari segi kru, kami dapat transfer of knowledge dan juga peluang untuk selebriti Malaysia untuk belajar daripada master dari Korea iaitu Bam Bam of GOT7 dan juga Master Son Son Duk who is the choreographer for BTS from HYBE. Okey Ros, nak tanya penglibatan Ros dalam Master in the House Malaysia. Okey, dalam Master in the House Malaysia, Ros salah satu cast dalam 5 orang cast yang akan jumpa masa setiap episod untuk belajar skill master tu sendiri. So every episode memang cast yang sama, termasuklah Rose, Andy, Hill, Shah dan juga Mira. Pengalaman yang sangat menarik, satu pengalaman yang sangat luar biasa. Macam Syah seorang yang sangat pemalu depan-depan, tapi disebabkan chemistry yang kita orang connect kat dalam Master in the House, so terkeluar semua perangai-perangai Syah yang tak sepatutnya keluar. Tapi it was fun show lah. Satu pengalaman yang memang saya amat-amat berterima kasih sebab dipilih untuk menjadi salah satu host dalam rancangan Master in the House Malaysia. Pengalaman nak cakap memang seronok lah kat sana. Memang seronok. Memang lain daripada lain. Rancangan lawak kan. Siapa tak suka lawak? Macam tu. Satunya tawaran ini sebab Master in the House Korea memang selalu saya tengok. So bila dia dibawa ke Malaysia ni, saya rasa macam dia betul memanggil Hill ini. Apa itu Master in the House pada mereka yang baru nak menonton? Master in the House adalah satu program yang setiap orang dibagi master untuk kita belajar something kita tak tahu. Macam Syah tak ada team menari, tak ada team menyanyi. Jadi dalam Master in the House belajar benda tu. Kenapa TV3 memilih program ini untuk diterbitkan? Kenapa kita pilih rancangan ini adalah kerana dari segi pengisian atau format, rancangan ni dia ada pelbagai elemen. Dia ada elemen yang kelakar, elemen belajar because you belajar daripada master, dan juga ada elemen hiburan kerana selebriti yang kita pilih tu kena melalukan beberapa challenge. Jadi ada penuh gelak ketawa, ada yang menangis-nangis kerana you belajar daripada master kan. Okay Syah, ni soalan melodi sikit lah kan. Sebelum terbang ke Korea, Syah dia memuat naik ubat-ubatan, tertekan. So mungkin Syah boleh kongsikan. Sejujurnya memang Syah ada masalah yang menjumpa psikiatris sebab adalah masalah-masalah tertentu. Tapi Alhamdulillah lepas balik daripada Korea, mungkin kita dah dapat fresh air, new environment. Jadi dekat situ okey sikit lah orang kata. Apa agaknya punca yang menyebabkan Syah menerima rawatan itu? Punca-punca dia, of course lah, stres, ada masalah peribadi, and then ada juga macam komen-komen netizen yang agak teruk, yang macam kita rasa this is too much. So benda-benda tu kadang trigger kita punya anxiety. Adakah itu berkaitan dengan percintaan? Dia orang kata bukan disebabkan kerjaya Syah, tapi ada yang menyebabkannya menyentuh perasaan itu. Tak ada, so far Syah okey, bahagia, happy. Ya, tak ada masalah percintaan pun. Alright, jangan lupa saksikan Master in the House Malaysia setiap hari Sabtu 10 malam hanya di TV3. Tu viral lain tu. Bukan. Ni yang viral yang ni. Cik nak nyanyi sekejap boleh? Boleh Tak perlu cuba buang masa. Kau curiga. Kemain Michael Ang. He bukan saja berlakon. He mengarah. He menebit. Now he menyanyi pula. Apa ni? He nak balon semua. Good job, Michael. Tapi itulah, katanya dia dah ready dah untuk orang kecam-kecam. Tempat single terbaru dia sekarang tengah meletup katanya sebab ramai kawan-kawan selebriti yang dah post on Instagram. So, dengarkan lagu dia dengan pakaian dia yang warna merah by Abu Shaif tu. Kemain. Macam mana korang? What do you think about Michael Ang punya suara? Katanya not bad juga suara tu. Okey ke tak? Auto-tune ke? Tak baik producer cakap auto-tune. Okey, kalau nak tahu auto-tune ke tak, apa kata Michael? Okey, go. Tak perlu cuba buang masa. Tak perlu cuba buang masa.
kau curiga tak Berita berubah. seterusnya adalah mengenai penerbit popular. Siapa yang tidak kenal dengan Michael Ang? Umum mengetahui Mike baru saja melancarkan single pertama berjudul Cinta atau Propa. Bagaimanapun timbul desas-desus kononnya lagu itu ditujukan kepada seseorang. Kepada siapa pula tu Mike? Sila jawab. Sekarang ni Melody bersama dengan Michael Ang. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Apa yang you boleh kongsikan mungkin kepada peminat dekat luar sana? Buat lagu ni memang buat untuk suka-suka, sort of like cabaran daripada in digital. Tapi tak sangka lah orang tak kutuk. Ya ke? Orang tak kutuk? You sure ke? Adalah satu dua, tapi yang satu dua tu aku rasa aku tahulah siapa tu. Ada yang mendengki ke? Siapa satu dua tu? Tak payahlah cakap, faham je lah. Lagu Mike yang terbaru Cinta atau Propa. Ada sesiapa ke Mike tujukan lagu tu? I tak faham kenapa orang nak ambil kredit kata nyanyi lagu tu nak tuju kat dia orang. Sebenarnya lagu ni tak kena mengena dengan dia orang. Lagu ni tentang diri aku, tentang hidup aku. Tak kena mengena dengan siapa-siapa, tak tuju kat siapa-siapa. Macam Datuk Vida tu feeling dia rasa aku tuju kat dia. Maknanya tak adalah spesifik pada individu tertentu. I rasa isu dalam lagu tu is very universal. I rasa semua orang pun akan terasa. So macam Datuk Vida tu dah terasa pedas. So dia maki aku. Dia kau nyanyi pasal aku ke? Seperti ada kata banyak kali, I tak kisah orang nak kata I tak boleh nyanyi ke, suara sumbang ke, suara bercakatak ke. Suka hati korang. Sebab biasa kalau kita dah keluarkan satu karya, kalau kita dah buat satu persembahan, dah bagi orang tengok, so mereka berhak untuk komen. So orang nak cakap show tu busuk ke, suara aku busuk ke apa, suka hati dia orang, lantak dia orang. You know, because you already do a work, so obviously you have to accept all the comments, whether good or bad, semua korang kena accept. So tak ada perlu I nak belenting ke, I nak maki balik ke, tak boleh. Sebab telinga kita semua lain-lain. Secara jujurnya lah, Mike sendiri rasa Mike memang boleh menyanyi ke tak boleh menyanyi? Secara jujurnya tak boleh nyanyi. Masa recording tu pun seksa. Sebab I tone deaf. Masa recording tu, bila dia mainkan earphone tu, bila I nyanyi, memang I tak boleh ikut tempo sebab I tone deaf. So sampai dia kena tepuk tangan tanpa music, I nyanyi tanpa music. So he has to go to the extent. So I kata kalau nak kata I ni penyanyi, I bukan penyanyi, tapi suara tu memang suara I lah. Sebenarnya I memang nak cuba semua benda. Semua benda I dah cuba. Berlakon I dah cuba, mengarah I dah cuba, producer I dah cuba, tulis skrip I dah cuba, pengacaraan I dah cuba, jadi juri I dah cuba, semua I dah cuba. So antara benda belum cuba lagi adalah menyanyi, tulis lagu, tulis lirik. So sekarang I dah nyanyi, so tunggulah I tulis lagu dan tulis lirik pula. So dah complete, semua I dah cuba. Apa kau nak? Kau mampu? Kau tak boleh kan? Kalau kita tengok kan, semalam Mike baru melancarkan lagu tu kan, dalam tempoh 24 jam kita tengok tak sampai 10,000 pun viewer dekat YouTube. Apa komen you? Sebab tak beli. Jujur kan, kita tahu siapa yang beli kan. Sebab I tak beli. Sebab I dah cakap dengan digital, I tak nak beli. Orang nak tengok, tengoklah. Tak nak tengok, sudah. Kita tengok music video tu kan, ada juga yang komen Mike ni nyanyi fail, miming pun fail. Memang I mengaku miming tu memang fail. TV3 ada program lip sync tu kan. Jangan panggil I memang lagu sendiri pun aku tak boleh miming. I get confused daripada dengar music, dengan mulut tu memang I confused. So tak boleh salahkan director, tak boleh salahkan editor. Sebab miming I memang ke laut. Dah buat berapa lama benda tu. Ada sampai 100 kali take ke lip sync tu? Ya Allah, berapa kali dia suruh I ulang sampai aku dah fed up. Kata pandai lah korang potong. Malas memang aku tak boleh ikut benda tu. I tak boleh, maybe otak I tak betul kot. Michael, sebelum ni kan you pernah keluarkan statement dekat Instagram kan yang mengecam Kak Nora Niza Idris lah, cakap tak pernah dengar lagu Hindustan yang sengau macam ni. Dan hari ni pula you buat lagu. You tak takut ke kalau ada orang lain yang cakap benda yang sama dengan you? You pandai kecam orang tapi bila kena you balik macam mana? Okey je, I tak melatah. Tak adalah sampai nak buat press conference. I terima je. Orang kata I sengau ke, orang kata I busuk ke, orang kata auto-tune, I terima je. Ada tengok I balas. Kalau you tengok I dalam penglibatan I selama dekat 10 tahun dalam industri ni, kalau kau tengok orang komen tentang movie I ke, tentang drama I ke, pernah tak you dapat jumpa yang I balas? I tak balas. Because to me, it's their right. Sebab I dah hasilkan kerja memang untuk di-judge. So, it's their right sebagai penonton ke, rakan artis ke, siapa-siapa nak komen, it's their right. So, to me, there's nothing for me to melata. Who are you to say, kenapa tak sedap? So, that is a question to you all lah. So tak payah cepat nak berlenting sangat bila orang komen. Kau berubah. Kau berubah. Berubah tak? Kan? Alah, orang kalau berbakat, kau campak je lah mana boleh hidup. Kita dah tengok dah sebab Michael memang jenis suka mencuba-cuba kan. Lepas ni kita orang semua nak tengok Michael menjadi pembaca berita. Pak saya, setuju ke tidak? Nanti kita vote, okey? Alah, sekarang ni ramai je orang buat lagu kan. Pengasas produk buat lagu. Semua orang nak menyanyi. Tak kisah, janji ada duit. Kau buat je lah selagi boleh. Kalau hit, hit. Kalau tak hit, terkuburlah saja segala-gala impian yang ada itu. Okeylah. She pun macam nak try testing suara sekejap lagi. Sebab manalah tahu ada producer nak panggil she menyanyi. Okey, go. Kita berehat kejap, okey? Ciao. Sebenarnya nak tunggu booster shot saya adalah next year. Saya berserah je lah. Saya pun tak tahu esok ulcer jadi apa. Saya tak ada persisihan faham dengan dia pun.
Dalam melodi. Kalau setiap minggu tak ada tetamu memang tak melodi. Sebab hari ni paling istimewa. Kita bersama dengan pasangan suami isteri yang sangat sweet. Kawan baik saya Intan Lediana dan Haris. How are you guys? Alhamdulillah sihat. Ya Allah, alhamdulillah. I boleh nampak you kat sini Intan. Ya kan, Ya Allah, I itulah. baca berita tu, ya Allah. Hai, tak tahu nak cakap apa. Scary gila. Kita orang yang merasa ni lagilah rasa tau. Macam Allah, takutnya. So, macam mana after COVID, macam mana kesihatan Intan? Okey tak? Okey, tapi simptom tu masih ada lagi sikit. Intan kena hilang bau ke rasa ke? Hilang bau saja. Rasa ada. Okey, nasib baik. Bau, lepas tu batuk, flu, sakit tekak. Aduh, ya Allah, dah lah tengah sarat. Ya. Macam Haris ada apa-apa simptom? Ada, demam, lepas tu hilang dari bau, rasa. Banyak jugalah Sekarang simptom. tak okey lagi kan? Sekarang dah okey, alhamdulillah. Oh, dah okey dah? Ayah tak okey lagi. I sama. I dah dekat setahun dah. You dah lagi lama. Ya, tak sampai lagi I punya bau dengan rasa tu. Oh my God, lamanya. Lama. Dia tengok orang juga. Oh, dia tengok orang? Yes. So, you makan sekarang macam? Makan dia bila masak tu dia macam rasa tak rasa je. Tapi alhamdulillah lah untuk ada korang dekat sini. I tengok muka Intan pun dengan korang berdua. I macam masa I baca news, I macam ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, janganlah apa-apa jadi. Nasib baik korang terus pergi hospital cepat. Betul. Ya, kita orang pun nervous sangat masa tu. I duk fikir baby je. Benda lain tak fikir. I tak kisahlah. I fikir baby je. Okey, sebut pasal baby ni, kita nak ucap tahniah. Congratulations to both of you finally. Thank you. Finally, ya Allah. Cubalah cerita sikit dengan peminat-peminat melodi. Diorang semua nak tahu. Korang nak buat announcement ke apa ni? No. Sebab korang tak ada bagi announcement alih-alih je kan? Sebab sebelum ni, before this, kita memang tak ada orang tanya ke apa benda. Kita just jawab macam doakan yang terbaik. Sebab masa tu, baby kecil lagi. So, kita tak nak nanti, yelah kita tak tahu kadang rezeki ni apa semua kan. So, bila dah sampai satu tahap yang macam, okey, ni memang insyaAllah lah ni kita dah boleh announce. So, kita announce lah. Cepatlah. Bagilah tahu. Malu pula. Nak kena bagi tahu, nak kena announce. Ya, kena bagi tahu sebab semua orang tahu melalui berita je. Diorang tak tahu benda tu sahih ataupun tak. Jadi special, eksklusif dekat Melody, pasangan Lovebird ni akan bagi tahu dekat korang semua. Kita orang nak bagi tahu, alhamdulillah sekarang ni saya dah 8 bulan. Alhamdulillah. Ya Allah, lagi sikit dah nak meletup tu. Bulan depan insya-Allah. Okey. Selalunya orang mesti akan tanya benda ni lah. So, Abi pun nak tanya juga. Selalunya pasangan akan merahsiakan. Manalah tahu kalau ni I tanya bernasib baik. Intan jawab dengan Haris. Baby boy or baby girl? Haris go. I pula. Okey. Hello. Kita sebab, sebenarnya family kita orang pun tak tahu. Okey. Apa-apa sebab kita orang macam ini baby yang pertama. So first baby kita macam nak rahsiakan dan nak surprisekan family dan juga kawan-kawan dan semua orang. Okey. So kita decide untuk tak bagi tahu lah. Oh, alamak, tak dapat bagi tahu. Okeylah. Tak apalah. Itu hak korang. Nanti kita orang akan tengok update dekat Instagram kan? InsyaAllah. Alright, ini cerita pasal baby yang mengandung. Baby yang mengandung. Cerita pasal ibu mengandung. Ibu mengandung lagi seorang. Hot mama dah 8 bulan. Mengandung. Hari tu she perform dekat AJL Selamba. Suara masih maintain dan padu. Ernie Zakri, you are the best. Okey, jom kita dengar pada mulut mami tu. Okey, go! Baru-baru ini bertempat di sebuah hotel terkemuka di Putrajaya. Sebuah produk kesihatan telah mengadakan satu majlis bagi memberikan penghargaan kepada ahli yang berjaya. Pada majlis itu juga penyanyi Ernie Zakri turut dijemput untuk membuat persembahan. Umum sedia maklum, Ernie kini sedang sarat mengandung dalam keadaan pandemik yang belum reda. Jom kita bersama dengan Ernie untuk mengetahui bagaimanakah agaknya beliau menguruskan tugasan sebagai seorang penyanyi di samping menjaga kesihatan sebagai seorang isteri dan bakal seorang ibu. Hari ini kita bersama dengan Ernie Zakri. So, apa khabar Ernie? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Sihat sangat. Mungkin boleh ceritakan sedikitlah plan-plan terdekat Ernie untuk tahun 2022 ini. InsyaAllah saya mungkin bakal melahirkan pada Februari ataupun awal Mac. So, plan saya adalah untuk menyiapkan diri untuk berpantang. Dari sudut kerjaya, saya lebih fokus kepada anak lah, insyaAllah. Ada plan juga saya akan meriliskan single terbaru saya ketika hamil ni lah. Sebabnya saya rasa last single saya Boneka tu dah terlalu lama sangat dah saya riliskan. Jadi para pendengar dan penyokong banyak juga bertanya. At least tak adalah saya
diamkan. So saya akan hadiahkan semua orang dengan insyaAllah single terbaru lah. Kita tahu kita ni masih lagi terdedah dengan COVID-19 kan. Sekarang kita masih melihat Annie masih juga melakukan nyanyian dan juga turun padang untuk bantuan semua. Mungkin ada tak Annie tips ke atau mungkin kata-kata untuk ibu-ibu mengandung juga yang Annie boleh kongsikan? Agak sukar juga untuk saya beritahu sebab kita semua tak sama. Jadi ada ibu-ibu mengandung yang lebih prefer duduk di rumah kerana risaukan kesihatan mereka. Itu terpulang kepada mereka. Itu yang terbaik untuk diri mereka. Kalau saya, sebabkan kerja-kerja saya ni adalah kerja yang berdepan dengan orang ramai. Jadi obviously sampai bila saya nak mengelakkan, dan bila Allah bagi rezeki kerja ni saya ambil mengikut kemampuan saya. Tidaklah saya setiap hari keluar dan berjumpa dengan semua orang. Seminggu kadang-kadang nyanyi 1-2 kali. Jadi benda tu dah cukup untuk saya sebab saya happy nak buat benda ni. Dan saya pasti banyak juga ibu-ibu mengandung di luar sana yang mempunyai keinginan yang sama. Pada saya, jaga tu kena tetap berjagalah kan. Kita berada di dunia yang baru ini, pergi ke mana-mana pun, kalau tak pergi bekerja pun, pergi kedai pun, still kena menjaga juga. Baru-baru ni kerajaan pun dah memperkenalkan booster shot kan. So Annie sebagai seorang ibu mengandung, ini dibenarkan tak untuk mendapat booster shot tu? Saya alhamdulillah dah cukup 2 vaksin dan sebenarnya nak tunggu booster shot saya adalah next year. So saya masih menunggu nasihat daripada doktor lah, tapi rasanya berkemungkinan tidak ada masalah untuk semua buat booster shot, tak kira keadaan kita mengandung atau tidak lah. But apa-apa pun minta nasihat daripada doktor, itu yang paling penting. Untuk saya, memang saya prefer kalau boleh nak dapat tu memang nak sangat lah. Sebenarnya tanggungjawab mereka semua di luar sana yang dah ambil even 2 vaksin pun, itu adalah satu usaha yang sangat-sangat kita harus hargai kerana mereka membuat itu bukan untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga, kawan-kawan mereka dan juga semua orang. Ini adalah pilihan masing-masing. But kalau kita tahu ini adalah untuk kesihatan, ambil lah. Tak salah menjaga diri sendiri kan. Saya rasa kenapa kita kena berfikir panjang jika itu adalah untuk kesihatan. Harapan Annie untuk tahun 2022? Harapan saya semoga kerjaya suami saya semakin berkembang maju, dan harapan saya juga semoga saya dapat menjadi ibu yang baik. Itu yang penting, dan saya nak fokus pada anak saya. So doakan agar 2022 menjadi tahun yang berjaya untuk saya. Amin insyaAllah. Apapun, kami di Melody mendoakan semoga baik-baik saja untuk Ernie dan suami. Dan agaknya, siapakah yang akan menggantikan beliau dalam AJL 36 nanti? Syamil mungkin? Ku tak sanggup. Okey, tu dia cerita pasal hot mami kita Annie Zakri. Itu pasal Annie Zakri yang dah memang tunggu masa. Macam mana pula Intan dengan Haris? Persediaan both of you untuk menjadi ibu bapa ni? Persediaan dia nervous sebenarnya, first time nak jadi kan. So macam barang-barang pun kita ada banyak tak beli lagi. Yang kelakar masa first time kita orang masuk kedai baby tu, kita orang masuk, kita orang blur. Tak tahu nak beli apa. Kita orang memang dah plan, kata okey jom kita pergi barang baby, pergi tengok apa semua. Masuk, lepas dah masuk tu kata kita nak start dengan benda apa ni? Okey, tak tahu. So kita orang balik tak boleh. Tak beli apa-apa. Tak beli apa-apa. Tengok keluar balik. So sekarang dah ada sikit-sikit lah. Ada sikit je. Dah start lah. Dah start jangan lupa botol susu, pam susu, napkin, semua important. Tempat mandi baby kena ada. Kan? Yes. Dia tempat mandi baby tu important. Alamak, biasanya tak. Nanti doakan InsyaAllah. Amin. Okey, macam mana pula dengan korang punya kerjaya after this? Haris berlakon, Intan pun of course lah. Kita tahu Intan berlakon. So lepas Intan dah beranak, apa plan Intan? Adakah Intan akan stay dulu besarkan baby dan baru start balik macam mana? Rasanya tak ada masalah kalau nak start immediately lah. Okey. InsyaAllah saya akan try to start immediately sebab yelah macam sekarang ni pun dah stop lama berlakon kan. Lepas tu nanti berpantang apa semua lagi lah lama. Pantang pula kat mana? Pantang kat rumah je. Okey. Rasa rindu tu nanti mesti akan. Mesti confirm. Kita ni jenis tak boleh break lama-lama. Kalau break lama kita akan rasa. Kita nak kena juga tengok lampu, kamera semua kan. Okey Intan, Haris nak tanya. Okey, everyone knows yang korang memang punya age is different agak banyak. So macam mana korang nak dapatkan keserasian bersama untuk in the future lah sekarang ni? Maybe Intan dengan Haris boleh bagi tips dekat mereka-mereka kat luar sana kan? Dia tak ada tips sebenarnya. Bagi saya umur ni satu umur je lah, angka je. Dia kalau kita as a partner kita ada kita boleh faham masing-masing, kita boleh faham partner kita boleh trust dia betul-betul, dan saya rasa itu tak ada masalah pun. Betul lah kan? Ya betul. Dia sebab orang macam kata macam mana boleh beza jauh tapi boleh kahwin lah ni apa semua. Sebab tu kata kadang-kadang rezeki, jodoh apa semua juga. But
dia berbalik pada kita sendiri. Macam mana kita maknanya awak berjaya tau ambil hati Intan Lediana ni. Dia bukan suka-suka tau, ni keras hati dia tau. Berapa lama dah kenal lama dah Intan ni. Okey, macam Intan pula, macam mana pula Intan punya tips? I punya tips macam walaupun dia lebih muda dari saya, tapi kita tak treat dia macam alah dia ni bukan tahu apa, muda ke apa semua. So bila apa-apa kita akan discuss sama-sama. Kita akan discuss, saya minta dia punya opinion apa semua. So every little things pun saya akan minta opinion dia juga. So kita orang akan communicate dan discuss sama-sama. Kat situ kiranya jurang tu dapat dikecilkan lah. Kalau tak tiba-tiba macam semua decision kita nak buat habis ikut je lah cakap kita, tak boleh lah macam tu kan. Betul. Jadi maknanya kena bertolak ansur. Betul. Okey, pada both of you kan, penting tak untuk kita ni sebenarnya tak semua kita boleh kongsi kat social media. Macam korang berdua, I suka tengok cara kawan-kawan yang bila dah pregnant dia macam simpan lama, alih-alih dah tahu kan. Macam you guys, apa reason untuk korang tidak kongsi pada orang ramai atau some little things yang you rasa unnecessary pun nak share kat social media? Okey, bagi saya, bagi kami berdua lah, mungkin soal bila tengah mengandung ni dia macam satu benda yang sensitif. Kadang-kadang bila terlalu awal pun kita nak announce jadi macam kalau benda tu tak jadi ke apa kan. So kita ambil langkah yang selamat, kita diam je dulu. Bila orang tanya kita just minta orang doakan. And bila dah sampai waktu dia betul-betul, bila kita dah ready, sebab before this kita dah beritahu bila kita dah ready kita akan announce. Inilah dia hari dia. Sebab kita orang bukannya sengaja macam alah tak nak bagi tahu orang. Sometimes orang akan salah anggap kan. Kita sebab ada reason kita sendiri. Lepon first time jadi parents, kita nak yang terbaik untuk baby kita. Tak nak announce awal-awal, kalau jadi apa-apa kita juga yang sedih kan. So sebab itulah kita orang berdiam diri mula-mula dulu. Aduh, ini dah nak sampai ni. Yes, kan? Okey, Abi doakan korang just enjoy the journey lah. Sebab Abi rasa journey yang lepas kita dah beranak ni, itulah journey yang paling indah dalam hidup kita. Tapi dia akan berubah terus 360. Tapi boleh tak kalau macam papa kan? Boleh. Hello. Okey, last ucapan untuk peminat-peminat Haris dengan Intan, sebab diorang ni memang support both of you daripada korang bercinta sampai kahwin, sampailah dapat berita yang tergempar COVID tu. Ya, alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan yang baik-baik, mendoakan keselamatan isteri saya and also anak yang dalam kandungan. Sebab anak yang dalam kandungan tu yang saya sangat-sangat risau, tapi bila kita post kat Instagram apa semua, ramai sangat yang mendoakan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Doakan semoga semuanya dipermudahkan. Amin, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Terima kasihlah sebab ramai yang mendoakan kita, mendoakan saya dan Haris dan juga baby masa saya kat hospital selama 9 hari tu. Dan bila dah keluar, diorang pun ucap tahniah sebab dah nak ada baby, dan doakanlah untuk kami insyaAllah. Amin. Okay, and thank you so much to both of you sebab sudi datang studio Melody ni, cerita dan kongsikan apa yang orang semua nak tahu, especially special for Melody. Yes, special tau ni. Kita tak ada announce mana-mana. Eksklusif. Kali pertama lah ni. Hari pertama. Okey, Abi doakan yang terbaik untuk korang. Abi doakan biarlah sampai ke cucu cicit. Amin. Dan kesihatan tu kena jaga, okey? Haris, awak jaga dia baik-baik ya. InsyaAllah. Kita doa sama juga untuk kakak Yabi juga. Amin. Make sure awak bangun pagi nak bagi susu apa semua tu. Okay. Thank you so much guys. Alright, jom kita move to cerita yang paling sensasi sekarang ni, masuk 2022 ni. Cerita pasal kumpulan yang hebat, legendary Search. Baru-baru ni kumpulan Search ada antara bekas band-band members, ada Amy dan pemain bass Nasir Daud serta gitaris Din dan Kid. Bagaikan nampak gayanya macam pergaduhan yang tak habis sudah. Orang kata orang cakap umpamakan kapal berpecah dua. Tapi apa cerita dia sebenarnya? Tak apalah, kita tak nak bual banyak. Jom kita tengok. Go. Baru-baru ini kecoh apabila Search yang dianggotai kumpulan Kid dan Din mengumumkan vokalis baru iaitu Denden Gonzalez dari Indonesia agak-agak mampu ke Denden meneruskan legasi kumpulan legenda ini. Jom kita dengarkan sendiri dari Denden sendiri. Hai Denden, apa kabar? Kamu di mana ya sekarang? Kabar saya baik. Saya di Bandung sekarang, di Indonesia. Okay, first saya nak cakap tahniahlah. Congrats sebab you dah jadi vokalis baru kumpulan Search. Gimana perasaan kamu bila Search merisik kamu lah jadi dia punya vokalis? Perasaan saya
Sangat bersemangat sekali ya. Heavy. Senang Abang Kid sama Abang Din yang menghubungi saya langsung. Saya waktu itu lagi di Bulgaria, lagi di Eropa. Tiba-tiba Abang Din sama Abang Kid menghubungi saya waktu itu. Kita tahu Amy Search style nyanyi itu bagaimana dan kamu punya nyanyian menurut kamu bagaimana? Masing-masing punya cara bernyanyi sendiri-sendiri. Abang Amy begini dan saya dengan style saya sendiri. So kamu sudah mengenali kumpulan Search itu sudah lama ataupun baru saja? Itu udah lama sekali ya. Saya kenal band ini itu saya waktu itu masih sekolah, masih kecil. Saya tahu lagu-lagunya itu dulu itu yang Isabella gitu kan. Banyaklah Fantasia Bulan Madu itu saya masih kecil waktu itu dan saya udah mengidolakan band ini dari dulu, apalagi Abang Emi idola saya. Lagu favorit kamu? Lagu favorit saya adalah Fantasia Bulan Madu sama Isabella. Itu lagu favorit saya. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa. Okay, kalau Amy Search sedang menonton ini, apa yang kamu mau bilang? Saya cuma mau mengucapkan hai Abang Emi. Saya idola Abang Emi dari dulu, dari waktu saya kecil sampai besar sekarang, dan saya berharap saya dapat bertemu Abang Emi dan berduet sama Bang Emi. Melody turut mendapatkan gitaris Search iaitu Nordin bagi menjelaskan konflik siapa yang lebih layak membawa Search. Hai, tak pening ke sampai ada dua kumpulan Search ni? Kenapa abang pilih penyanyi Indonesia? Kat Malaysia dah tak ada penyanyi ke? Memandangkan Search ni memang waktu dululah, 20 tahun dulu memang terkenal lah di Indonesia. So saya rasa kenapa saya tak gunakan penyanyi sana. Kita cubalah balik. Saya rasa benda tu belum terlambat lagi lah. Penyanyi di Malaysia ni ada, bukan tak ada. Cuma saya dah fikir saya nak pergi keluar. Why not saya try, saya cuba lebarkan sayap Search ni keluar negara lah. Konflik mengenai penjemeraan jenama Search. So boleh berterangkan apa yang berlaku bang? Kalau saya cakap ulang-ulang pun benda yang sama juga. Itu terpulang pada orang yang terlibat lah. You all semua tahu lah. Kan? Saya tak payah nak explain lagi lah. Kalau dia rasa dia perlu nak gunakan nama tu, dia gunakan, tak ada masalah pun. You kena tanya dengan dia sendiri lah. Dia kena bagi jawapan yang tepat lah. Cuba dia terangkan dengan betul kenapa, apa yang punca dia jadi macam ni sampai nak pergi ke mahkamah. Abang dengan Abang Emi dah memang tak ada jalan penyelesaian nak settle benda ni. Saya terserah je lah. Saya pun tak tahu esok lusa jadi apa. Saya tak ada perselisihan faham dengan dia pun. Bila dia buat pengumuman tu saya terkejut sebenarnya. Sebelum dia buat pengumuman tu, kita orang ada duduk sama. Dan saya cuba hubungi dia lah, tapi dia tak ada respon kan. Kalau saya ada salah, tak ada masalah dalam kita keluarga kan, kita selesaikan cara keluarga lah. Orang cakap saya nak bolot, saya tak nak bolot pun, saya nak buat apa. Search ni ditinggalkan pun dengan masalah. Ada orang cakap saya buat tu salah, dan saya buat dengan adik saya compilation tu kan, rokok box tu. Orang yang pertama saya cakap, saya call MNC, minta pendapat MNC, bang saya nak buat tu, buat ni compilation, apa proses. Dia cakap okey Din, you datang office, we discuss. Saya buat cara dengan betul. Dia tak kenal kita sama-sama. Kita lama 40 tahun. Saya nak tanya dia, Mi, kenapa Mi? You cakap dengan I, kenapa you keluar? As a brother lah, as a family. Kalau ada masalah, I can keluar lah. No hard feeling. I pack my bag, I go. Kami cuba mendapatkan kenyataan dari pihak Amy Search, namun beliau enggan mengulas. Apapun, kami di Melody mengharapkan agar isu ini dapat diselesaikan dengan cara baik. Bukan apa, dah hampir 40 tahun Search bersama. Takkanlah ini pengakhirannya. Ingatkan pada adik-adik semua kat luar sana, siapa yang tengah bercinta tu jangan bercinta sangat. Nak beli sorang-sorang je. Manis satu Yam, makan tengok mana belakang ni. Makan manis lagu pun. Oh, aku cabai hilis lego. Lagu pun tak sedap. Lagu tak sedap ni, meja gegar ni nak makan guano ni tak sedap lagi ni. Kak kita, bagi kita selamat datang. Ni baru Molek Ngoti. Memelah. Molek FM, Gu Patah Timur. Kita kembali lagi dalam Melody. Syi bosan lah asyik duduk, duduk. Tak ada benda lain ke? Syi rasa macam nak santai-santai sikit sebab kita nak cerita sikit. Information, santai-santai macam kat rumah. Jangan lupa dengarkan radio baru khusus untuk Pantai Timur Molek FM. Set time molek, pakar molek, duduk molek-molek untuk dengar kami di 105.1 FM Kota Baru dan 93.6 FM Kuala Terengganu. Allah, kecek Kelantan pula dia deh. Okey, info lanjut di www.molekfm.ai. Lalat ni, aku mandi pagi tadi .audio. Di Instagram
Sekejap. Wide angle camera. Okey. Di Instagram, She terus bangun. Bersedia semua abang-abang. Ni, cerita sensasi sebab kita tahu penyanyi Sheila Hamzah mengejutkan satu Malaysia yang dia post kat Instagram. First kali she post kat Instagram pasal banjir. Sebab kita tengok dia rupanya ramai rakan artis yang terbabit juga dengan banjir tu. Lepas tu tiba-tiba dekat caption dia, dekat bawah, dia dah tidak bersama suami. Dan katanya dia dah tidak tinggal sebumbung. Alamak, apa cerita sebenarnya? Kita dengar daripada mulut Sheila sebab saya tahu semua orang tanya nak tahu apa cerita sebenarnya, kenapa, bila kan. Gitulah netizen kan, semua benda kau nak tahu kan. Okey, go. Patah 1000. Sheila Hamzah mengakui tidak tinggal sebumbung dengan suami sejak 2 bulan lalu selepas 3 tahun melayari bahtera rumah tangga. Tidak mendedahkan secara terperinci punca pergolakan rumah tangga, beliau telah pun memfailkan penceraian namun masih lagi dalam proses. Melodi mendapatkan Sheila Hamzah ketika separuh akhir Music 36 berlangsung dan juga ingin mengucapkan tahniah kepada SOG dan Sheila Hamzah untuk lagu Pelukan Angkasa yang layak ke pentas akhir AJL 36. Mari kita dengar apa kata Sheila Hamzah. Okey Sheila, apa khabar? Sehat. Okey, kita baru tahu yang Sheila baru-baru ni keluarga dilanda musibah banjir. So mungkin apa sekarangnya status? Status buat masa sekarang ni, rumah masih tidak boleh diduduki lagi. Memang separuh daripada rumah tu memang rosak habis. Cuma yang saya selalu terapkan diri saya, yang cakap pada family kita kena banyak syukur sebab rumah tu masih ada lagi. Jadi kita masih boleh berbuat sesuatu, insyaAllah. Mudah-mudahan ada rezeki yang barulah. So, mungkin baru-baru ni juga tular dekat media sosial, adik Sheila Hamzah ada memohon bantuan katanya. Lepas tu dia kata, alah, orang lain pun menerima nasihat yang sama, tapi sebabkan engkau artis, kakak kau artis dan kau artis, keluarga artis. Itulah kesian kat dia sebenarnya. Sebab kita bila benda tu terjadi, dalam ketidaksangkaan benda tu boleh terjadi, kita pun bingung, kita pun berada dalam keadaan stres. Semasa dia tweet, mungkin dia pun macam stres, macam mana nak buat dengan rumah ni kan. And then at the same time, fokus orang of course pada rumah yang lebih teruk kan. Jadi adik saya kemungkinan besar tu masa tu dia stres sangat. Saya pun stres juga. Cumanya saya hasrat tu agar kira dapat selamatkan apa yang patut je. And kerja pembersihan tu memang kita orang buat bit by bit sendiri. And ada juga kawan-kawan dia yang datang tolong setelah tengok tweet dia tu. Tapi bukanlah kita dapat bantuan sukarelawan ke apa, tak adalah. Sheila nak tanya, Sheila dengan anak sekarang macam mana agaknya? Dah pandai apa? Alhamdulillah anak saya sekarang ni okey. Dia tidak lagi terlalu stres. So, sebelum ni dia agak trauma dengan keadaan. Jadi sekarang ni dia bit by bit still pergi terapi semualah. So mohon doa semualah supaya anak saya boleh okey-okey je. Anak saya okey, saya okey. Baru-baru ni kita tahu yang Sheila ada memuat naik kenyataan di laman sosial di Instagram Sheila. So mungkin dapat Sheila memperjelaskan status terkini Sheila. Status terkini hanya masih berjalan di mahkamah dan saya tak boleh nak ulas lebih lanjut lah, itu saja. Tapi seandainya mendapat satu perkabaran yang lebih baik atau apa juga perkabaran yang sudah kira macam tu selesai, maka silakan update lah insyaAllah. Berapa lama agaknya tempoh proses tu? Proses dah dalam 2 bulan lebih. Dijangkakan akan dalam setengah tahun lah, paling cepat. So kita tengoklah, doakan yang baik-baik. Semoga semuanya akan selesai dengan cepat, dengan mudah dan jadi cuma nak fokus pada anak je sekarang ni dan juga kerjaya lah. Masih berhubung? Berhubung melalui lawyer. Masih duduk di rumah Sheila. So kita nak tahu status rumah tu, rumah siapa? Kan actually memang dari segi loan tu memang rumah Sheila. It's just that semasa kita beli tu biasalah masa tengah bercinta ni. Itulah nak ingatkan pada adik-adik semua kat luar sana, siapa yang tengah bercinta tu jangan bercinta sangat. Nak beli seorang-seorang je. Itu je lah. Daripada mana Sheila dapat kekuatan untuk orang kata 2022 ni bersama-sama anak untuk bangkit kembali? Dari mana dapat kekuatan? Of course daripada 100% daripada anak lah. Sebenarnya kalau ikutkan diri ni memang dah letih dah penat, tapi tengok balik muka anak kita pun ceria balik. Kita ada tanggungjawab yang sangat-sangat besar sebab anak tu satu anugerah yang tak ternilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya galas tanggungjawab ni sebaiknya, mampunya yang saya boleh supaya dia akan menikmati kehidupan yang lebih baik insyaAllah. Tak 1000 hatiku bila mengenangkan sekarang kita pindah bersama. Tak 1000
Jauh. Suara nak sama macam Sheila Hamzah. Okey, kita doakan yang terbaik kepada Sheila Hamzah. Okey, kami semua sentiasa doakan, sentiasa ingat dan sentiasa sokong sis. Okey? Alright. Ada lagi tau lepas ni. Korang jangan pandai-pandai nak pergi mana. Sebab korang dah mulakan dulu, dah start tengok pada awal. Jadi kena tengok sampai akhir rancangan. Boleh tak She berehat dulu? Sebab She rasa macam She sangat haus. Boleh? Okey, kita jumpa kejap lagi. Media sosial kan, kadang-kadang benda-benda yang tak ada boleh diadakan. Bossa Nova, irama sungguh merdu. Wahai kawan. Kembali lagi dalam Melodi bersama siapa? Di sana tu tak dengar? Nabila Huda. Yes, that's me. Ni seronok-seronok tengok Melodi ni. Nak bagi tahu kita ni tak settle lagi COVID ni tau. Jadi kena jaga SOP. Yang mana yang boleh ambil booster tu, silalah. Pergilah. Saya belum lagi ambil sebab saya tak dapat lagi mesej daripada MySejahtera I dah update. You guys pun kena buat benda yang sama juga. Buka apps MySejahtera. Lepas tu korang tekan kat korang punya vaksin tu. Nanti tunggu. Bila diorang dah bagi tarikh, kita sama-sama kena pergi ambil booster, kan? Tak apalah, dia okey ke tak okey ke kat badan kita tu bukan masalah kita nak kena tahu. Yang penting sekali kita jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk memutuskan rantaian COVID-19. Yang pada siapa yang tengah sibuk berholiday tu, okey, boleh. Yang penting sekali korang kena fikir pasal anak-anak yang kecil-kecil bersama dengan ibu-ibu bapa yang dah berumur tu. Tu memang confirm nak kena jaga betul-betul. I sendiri pun bawa Kesha pergi jalan-jalan, travel mana-mana. I tetap nak kena jaga, make sure pakai mask. Okeylah, She dah membebel macam mada-mada. So, She akan terus dengan cerita kita yang story seterusnya ni, okey? Penyanyi Datuk Nora Arifin, She dah mengesahkan yang dirinya sudah bergelar isteri kepada seorang pesyarah merangkap kawan baiknya, Rushdie Ramli. Tapi yang paling best pasal Melodi, kita dapatkan kenyataan dari Datuk Nora masa pelancaran radio baru Media Prima Audio Molek FM. Okey, go. Boleh sikit tak? Boleh kita interview sikit? Hadirlah kekasih, hadirlah di kau dalam mimpiku. Pada 3 Disember lalu, Nora berkongsi kabar gembira bahawa beliau sudah pun bergelar isteri kepada pensyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul Universiti Malaya, Dr. Rushdie Ramli. Bagaimanapun daripada sumber yang diperolehi menerusi direct message di laman Instagram baru-baru ini, seorang individu mendakwa sudah pun 2 tahun mendirikan rumah tangga bersama bapa kepada 7 cahaya mata itu. Hai, sabar. Tenang. Kita duduk dan berbincang. Melodi dapatkan Nora untuk penjelasan lanjut. Sebelum ni kecoh kan dekat media sosial, ada individu yang mendakwa kononnya Datuk Nora suruh suami menceraikan isteri pertama, ada dakwaan kata kahwin senyap-senyap. Mungkin di sini platformnya Tok Nora mungkin boleh menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku. Okey, pertama sekali saya rasa kahwin senyap tu memang betul sebab memang saya tak ada intention macam war-war nak beria-ria nak bercerita, sebab bagi saya ini adalah perkahwinan kedua saya rasa, dan itu juga hak saya. Tak nak terlampau kecoh-kecoh sangatlah tentang dakwaan tuduhan tu, saya rasa memang tak benar. Yang penting kami buat benda yang halal, kami berkahwin, kami bukan buat benda yang tak baik kan. Mungkin di kesempatan ini boleh tanya jugalah kan doktor, sebelum ni hubungan doktor dan juga Datuk Nora adakah diketahui oleh isteri pertama? Sebenarnya memang saya adalah kawan baik kepada Allahyarham Johan bin Muhammad Nawab. Mungkin hubungan saya dengan Datuk Nora sangat terbatas lah, dan saya tak pernah berbicara dengan dia pun, tak pernah. Memang tak ada. Jadi bagi saya mungkin dilalui sekarang ni adalah sebahagian daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang memang berada di luar jangkaan diri saya sendirilah. Mungkin dia tahu juga bila sebenarnya doktor. Okey. Okey doktor.
Status perkahwinan suami Tok Nora sekarang dengan isteri pertama dia sebenarnya dah bercerai atau masih lagi isteri, atau adakah Tok Nora bermadu sekarang ni? Itu saya rasa dia kena tanya dia sendiri. Sebab nanti kan saya jawab kan salah pula kan. Bagi saya sebenarnya tak penting pun. Yang penting saya bukan pergi buat dosa, saya bukan pergi bermaksiat. Itu yang lebih penting lagi. Kalau saya ditangkap khalwat kan lagi teruk kan. Kita tak nak kita tengok orang berkahwin, kita nak dia bercerai. Tak baik macam tu. Dan Tok Nora ni pernah tak berjumpa dengan isteri pertama? Hubungan dengan isteri pertama tu macam mana sekarang? Saya kenal ramai orang. Saya kenal ramai, kenalan. Saya baik dengan semua orang. Okey, baik-baik saja. Maknanya hubungan Tok Nora dengan baik-baik saja. Baik-baik saja, macam biasa. Kita sebagai sama-sama muslimah kan, so kenal insya-Allah semua. Okey, terima kasih. Doktor, boleh tanya last saya nak tanya. Status perkahwinan doktor dengan isteri pertama sekarang masih berhubungan sebagai suami isteri ataupun dah berpisah ke macam mana? Saya ingat, nanti kejap. Saya ingat saya tak nak keluarkan sajalah. Siapa nama you? Lina. Okay, enough questions with Nora, okay? Panas. Panas ke tak? Okey. Dah nampaknya dah habis dah kita. Bertemu dan berpisah ada manusia biasa. Okeylah guys, thank you for watching. Kita akan jumpa minggu depan, janji, okey? Sebab korang selalu komen-komen kat Instagram kata suka tengok melodi lah, nak tengok Sheila itulah ini. Minggu depan kalau korang tak ada siap, okey? So, kita akan bersama dengan saya dengan cerita yang sensasi, yang kontroversi, yang panas. Setiap hari Ahad. Okey? So, tinggalkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Arrivederci, a presto. Selama ni kau menipu kami. Mira terpaksa buat ni bersebab. Mulai hari ni kau tengah sibuk hal aku lagi. Jangan tinggalkan Aira macam ni, tolong. Tolong. Kalau kuat kasih sayang korang berdua, baliklah Rahat tu. Jadi patutlah kau mengelak jumpa aku. Ini sebabnya kan? Saya tahu yang saya takkan bahagia. Kau jangan bagi hilang sabar. Drama adaptasi novel Saat Kau Takluk Cinta ini karya Sarah Hezra mengisi slot Samarinda TV3. Menampilkan gandingan pelakon Idris Han dan Intan Najwa. Kepada yang masih belum menonton drama ini, jangan risau sebab korang boleh tonton di aplikasi atau laman web iQIYI. Jadi korang yang terlepas episod-episod sebelum ini dekat TV3, bolehlah catch up semula di iQIYI. Baiklah, sampai di sini saja Melody. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami hingga ke penghujung rancangan. Bagi pihak penerbit Effendi Jalani dan seluruh tenaga kerja Melody, kita jumpa lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih sensasi dan juga menarik. Tapi ingat, yang baik ambil jadikan teladan, yang tidak jadikan sempatan. Saya Tabah Syazwan Osman aka TSO. Jaga diri, hiasi pribadi dan jadilah insan yang terbaik. Masa untuk beraksi. Assalamualaikum dan bye-bye.